Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia dan diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya pada hari ini, insya-Allah. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini ya. Jadi sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki dan berikan kesihatan yang baik untuk kita semua. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan tanpa membuang masa lagi, baik, sebelum tu, semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM akan bawakan anda semua cerita-cerita daripada pendengar, daripada Kisah Seram Malaysia. Jadi, tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, okey. Untuk kisah yang pertama ni, kisah yang pertama ni daripada pendengar bernama sekejap, Syarul Zali nama dia. Okey. Dia kata dia macam ni: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang admin kisah KSM kan, Kisah Seram Malaysia, dan kepada semua pendengar-pendengar Kisah Seram Malaysia. Waalaikumsalam kan. Saya antara peminat cerita abang. Saya ni pengawal keselamatan. Banyak kisah saya nak kongsikan dengan abang, kata dia. Okey. Jadi dia bila abang cerita pasal tanah perkuburan Mahmudiyah tu, saya teringatkan satu kisah saya dekat Menara Tabung Haji dekat Jalan Air Molek, Johor Bahru. Jadi ini adalah kisah daripada Syarul Zali. Maaf kejap cek lagi sekali. Syarul Zali yang berada di Johor Bahru. Jadi tanpa membuang masa, kita terus ke videonya. Baiklah, kisah dia macam ni Saya ni dah hampir 26 tahun bekerja sebagai pengamal perubatan Islam dan pengawal keselamatan. Jadi Syarul Zali ni ada buat dua kerja lah Satu pengamal perubatan Islam dan satu lagi pengawal keselamatan. Dan kisah ni berlaku pada awal tahun ni, di mana masa tu terjadi pada shift saya bertugas di Menara Tabung Haji. Dan shift saya ada 4 orang anggota yang bekerja bersama-sama dengan saya lah. Pengawal bertugas pada shift pagi dan 4 orang pada shift malam, kata dia. Kejadian ni berlaku pada hari sempena cuti Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Haji Dan saya dan 2 orang lagi kawan saya terpaksa ganti anggota shift malam sebab mereka bercuti. Jadi pada hari pertama ganti tu, macam biasalah, bila ambil alih tugas tu, saya sebagai inspektor agaknya yang ataupun bertugas mungkin sebagai ketua lah, yang bertugas kenalah bahagi-bahagi tugas saya, tugas-tugas di sana kepada anggota-anggota. Jadi anggota pertama ni nama dia Aidil lah. Saya cakap pada dia lah, si Aidil ni, Aidil, kau malam ni kau jaga kat lobi pukul 12 kau buat rondaan clocking. Ingat jangan lupa. Okey, anggota yang kedua pula nama dia Abang Kasim. Ini saya pesan pada Abang Kasim lah. Okey, Abang Kasim, malam ni abang jaga kat kawasan parking Abang kena buat clocking ataupun rondaan clocking nanti pada pukul 9 malam nanti Dan anggota ketiga saya ni nama dia Danish. Danish, malam ni kau jaga CCTV. Kau kena buat rondaan clocking pada jam 3 pagi. Manakala saya pula kena buat rondaan berkala setiap jam dan clocking pada pukul 6 pagi. Jadi nak dijadikan cerita ataupun saya pendekkan cerita dia, dalam kami berempat ni, Danish lah yang paling penakut sekali, kata dia. Tapi dia ni suka pula cerita-cerita pasal kisah-kisah seram ni. Bila dia nak bercerita pasal kisah seram ni, kadang-kadang saya jadi marah pada dia Saya cakap kau ni sibuk je nak cerita-cerita pasal kisah seram lah semua ni kan. Kejap lagi kau yang jadi lagi takut. Buanglah anu kau tu, kata dia kan. Tiba masa time Danish ni nak pergi meronda pada jam 3 pagi tu. Dan seperti biasalah, bila dia nak meronda ni, saya kena ambil gambar dia. Orang kata sebagai bukti yang dia pergi meronda, ataupun saya nak kena hantar report pada bos lah.
dan follow dia ni, Danish ni buat rondaan. Perkara sama juga saya kena buat pada anggota-anggota yang lain. Yalah, sebagai cik bercerita ni, Syarul Zali ni dia kan ketua, jadi kena ikutlah anggota-anggota lain untuk buat rondaan. Dan selalunya masa buat rondaan ni selalu nampak macam biasa je tau, tapi kali ni kawasan yang kami nak lalu ni nampak macam suram, nampak lain macam kata dia kan, dan menyeramkan, agak creepy malam ni. Dan bangunan tabung haji ni ada 22 tingkat, dan bila nak buat rondaan kami kena naik lift ke tingkat yang paling atas sekali. Sebab kat tingkat paling atas tu lah terletak point clocking yang pertama. Jadi first clocking dia kena naik dekat atas, buat clocking kat atas tu dulu. Dan tanpa membuang masa, saya dengan Danish ni pun teruslah naik ke lift untuk ke tingkat yang paling atas sekali. Di sinilah bermula segala ataupun kisah seram dia. Okey. Bila sampai je dekat atas, pintu lift pun terbuka. Dan saya dengan Danish disapa dengan satu suara. Bunyi dia macam ni lebih kurang. Apa korang buat naik ke atas ni, ha? Macam tu lah agaknya suara kan. Suara tu bunyi sangat keras dan garau tau. Dan saya terus pesan pada si Danish ni, kau ikut aku baca ni Danish. Ikut aku baca ni. Ni doa pendinding. Dan kalau kau dengar apa-apa, kau jangan menyaut, kau jangan menjawab pula. Kalau kau balas nanti aku tumbuk kau. Kata cik ni lah. Dengan perlahan saya baca beberapa potong ayat doa ruqyah dan doa pendinding. Dan dengan perlahan kami pun melangkah keluar daripada lift menuju ke clocking point yang pertama tau. Dan bila sampai ke clocking point yang pertama ni, suara tadi terus-terusan kami dengar. Tapi saya suruh Danish abaikan je. Danish, buat tak dengar je, kau buat tak tahu je, kau buat tak tahu, kau ikut je aku. Dan suruh dia terus je jalan ke point seterusnya. Dan bila sampai di point ke nombor 5, point 5 saya buka sajalah pintu kat sini. Dan saya nampak jelas ada 2 ekor jin pocong berdiri tegak kat depan saya waktu tu, dengan muka yang sangat hodoh, muka macam terbakar hitam macam tu, dengan suara yang sangat menyeramkan. Dan bila saya toleh ke belakang, saya tengok si Danish waktu tu, la ilaha illallah, dah pingsan dah budak Danish ni kat situ. Dan saya ni mulalah membacakan ayat-ayat ruqyah, dan saya tetap terus, orang kata saya pandang je muka pocong ataupun jin tadi tau, dengan penuh rasa geram lah. Memanglah marah, kawan saya seorang dah pingsan kan. Dan bila saya selesai baca ayat-ayat ruqyah tadi tu, 2 ekor jin ni ataupun pocong ni mula dah nampak macam kepanasan macam tu kan. Dan saya pun terus cakap dekat jin-jin ataupun pocong ni tadi, kalau kau tak nak lagi sakit, baik kau jangan apa-apakan kawan aku. Kalau tak, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan bunuh kau. Dengan tak semena-mena 2 ekor jin tadi pun ataupun pocong tadi pun terus hilang daripada pandangan mata saya. Dan pada masa tu jugalah si Danish kat belakang saya yang pingsan tadi ni tersedar tau. Dan tapi kali ni saya pelik tau. Kenapa saya pelik? Sebab Danish ni bangun dan terus melompat, lompat ke dinding bangunan ni. Dengan apa yang lagi ataupun lebih menyeramkan lagi, Danish ni mengeluarkan suara yang begitu menyeramkan tau. Agaknya macam itulah dengan mata hitam yang jadi mengecil dan mata putihnya lagi jadi macam warna merah menyala tau. Dengan apa yang lagi menyeramkan lagi, Danish time tu boleh pula panjat dinding, seolah-olah tangan dia macam tangan cicak, boleh melekat kat dinding, melekap kat dinding. Dan rupanya jin yang tadi hilang daripada pocong depan mata saya tadi tu dah merasuk ataupun masuk ke dalam tubuh kawan saya Danish ni. Belum sempat saya buat, jin tu dah start menyerang saya dengan agak agresif. Puas juga saya tepis. Apa tu? Pukulan daripada si Danish yang ataupun jin yang dah merasuk ke badan Danish tadi, dengan ayat-ayat perubatan yang saya belajar tau. Dan dengan selepas tu makhluk yang merasuk Danish ni pun berkata, oh, rupanya selama ni kaulah yang telah menyusahkan kawan-kawan aku untuk ganggu manusia. Macam itulah. Saya sakit tekak nak buat macam tu. Saya baca macam biasa lah di sini. Dan kau juga rupanya yang telah banyak membunuh kawan-kawan aku dekat sini.
Dan Pak Cik ni pun cakap lah, saya terus cakap, dan saya bukannya mahu mengganggu urusan kamu, tetapi kawan-kawan kamu telah banyak buat masalah dekat sini. Manusia tak pernah kacau kaum kau kat sini. Kenapa kau dan kawan-kawan kau suka mengganggu kami manusia kat sini? Dan jin tu kata kembali, manusia dekat sini semuanya tak boleh pakai, kata dia. Mereka dah ganggu tempat kami, dan di sini tempat kami, dan kau jangan campur urusan kami. Dan kata ni lagi, kalau kau tak mahu aku ganggu ataupun kau dengan kaum kau, maka kau jangan sesekali kau ganggu anak cucu Adam dekat sini. Dan sekarang ni aku nak kau keluar. Kau keluar daripada jasad kawan aku ni dengan baik. Kalau tak, aku akan gunakan kekerasan sampai keluar daripada kau ni, daripada jasad kawan aku. Ataupun dengan izin Allah, aku akan hapuskan kau, kata dia. Dan jin tu cakap pula, tak ada siapa boleh hapuskan aku, kata dia. Aku adalah jin yang paling hebat dekat dunia ni. Kalau kau tak nak keluar juga, aku akan bacakan ayat-ayat ruqyah yang boleh membuat kau terbakar sampai mati. Dan saya pun bacakanlah beberapa ayat-ayat perubatan Islam, dan jin tu pun terus mengelupur, menjerit kepanasan, dan tak sampai 10 minit saya bacakan ayat tu, dan jin tu pun dah terbakar dan keluar daripada jasad kawan saya ataupun si Danish ni, dan lari terus hilang daripada situ. Dan masa kejadian ni mula berlaku, saya perasan jam baru pukul 3:30 pagi. Dan bila kejadian ni selesai, dan amat memeranjatkan saya tahu. Kenapa? Sebab bila saya tengok jam tangan saya, jam dah menunjukkan pukul 5:48 pagi. Padahal saya rasa pertarungan saya dengan jin tadi pun tak sampai 30 minit pun. Tapi macam mana boleh jadi begitu lama sekali? Dan masa ni Danish ni ataupun kawan saya ni masih lagi belum sedar tau. Saya pun terpaksa lah pikul si Danish ni, angkat ataupun dokong dia ni, bawa dia turun. Bila sampai ke bawah, saya tengok pegawai saya dah ada dah dekat bawah bersama dengan 2 orang pegawai ataupun anggota pengawal ni, ataupun kawan saya 2 orang ni. Dan dia terus tanya, kau ke mana? Takkan clocking sampai 2 jam? Kata pegawai saya lah, ini Danish ni dah kenapa? Dan saya terus tarik pegawai saya tu masuk ke dalam pejabat, dan saya ceritakanlah apa yang jadi tadi daripada A sampai Z, apa yang kami alami tadi. Barulah pegawai saya ni faham. Dan tak berapa lama lepas tu, si Danish pun dah sedar dah. Alhamdulillah, Danish pun dah sedar. Dan esoknya Danish terus MC, demam 1 minggu demam. Dan saya pula teruskan kerja saya seperti biasa. Ini adalah kisah seram ataupun kisah pengalaman daripada pengawal keselamatan. Dan juga Cik Syaril Zali ni, dia juga seorang pengawal ataupun pengamal perubatan Islam. Jadi macam mana anda rasa kisah ni? Saya harap anda seronok dengan kisah dia. Okey, saya nak sambungkan dengan kisah yang kedua daripada pendengar juga. Yang kisah kedua ni, pendengarnya nama dia Cik Mian, macam tu lah ya. Okey, kita sambung dengan kisah yang kedua. Baiklah, untuk kisah yang kedua ni daripada Mian, nama dia M-E-A-N, Mian laganya ya. Okey, Assalamualaikum Abang KSM. Okey, nama saya Mian, kawan-kawan saya gelar saya nama macam tu. Di sini saya nak kongsikan antara beberapa pengalaman seram yang pernah saya lalui. Yang kisah ni berlaku lebih kurang dalam 20 tahun macam tu. Lama dah kisah ni. Dan masa tu saya ni masih bujang lagi. Dan dalam masa ni, malam-malam minggu tau terjadi. Bila malam minggu, saya ni selalu tidur lewat, kata dia, dalam pukul 3 pagi. Sebab kenapa? Ramai yang macam ni sebenarnya. Sebab main game, kata dia. Time tu, kata dia, game yang kita boleh main kat TV tu. Kan game-game apa? Game yang kita panggil, kata dia, Game Boy kat sini. Kalau tak silap lah, kata dia kan. Main game ni memang galit no, kata dia. Sampai awal pagi pun dah biasa lah. Itu perkara biasa. Bila main game, sampai ke pagi-pagi buta baru nak tidur. Kadang-kadang tu, sampai mak bising-bising. Jadinya, nak dijadikan cerita, pada satu malam saya main game ni, main game sehinggalah pada pukul 3 pagi tau. Dan sedang rancak saya dok score point dalam game tu, tiba-tiba kedengaran macam suara orang batuk-batuk dekat luar rumah.
Macam tu agaknya Dan saya pun berhenti kejap dan cuba bangunlah. Orang kata nak buka tingkap tu. Tingkap nako, zaman ni zaman tingkap nako Zaman sekarang dah tak guna dah tingkap nako ni, kata dia. Bila saya buka, saya nampak macam seekor anjing tau. Tapi yang pelik bagi saya adalah anjing tu berdiri. Tegak macam manusia anjing ni berdiri. Dan satu lagi ni, anjing ni langsung tak berbunyi, hanya memandang tepat ke arah saya dengan pandangan yang tajam. Dan waktu tu saya terus jatuh pengsan dah. Memang tak sedar apa dah. Memang sedar-sedar je mak saya yang kejutkan saya, siap marah-marah katanya. Apa hal kau tidur kat sini? Punyalah syok main game sampai nak masuk bilik pun malas. Kata mak lah. Of course lah, biasalah mak kita kan, kalau dia tengok kita tidur kat tepi tingkap dah, kenapa kau tidur kat tepi tingkap kan. Jadi mak pun marahlah saya. Dan saya teruslah cerita pada mak apa yang terjadi. Tapi last-last orang ingat, harapkan bila cerita kat mak, mak ni rasa lebih kesian. Tapi last-last kena hentam lagi dengan mak saya. Jadi dia tanya kat sini, anda rasa ataupun Tuan KSM rasa apa yang saya rasa ataupun apa yang saya nampak tadi? Anda rasa apa yang dia nampak? Jadi nanti komenkanlah dekat bawah. Jadi berakhirlah Kisah Seram Malaysia. Kisah siri ni, siri pendengar dari kisah-kisah daripada pendengar. Harap anda semua enjoy dengan kisah-kisah daripada Kisah Seram Malaysia ni kan. Okey, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk tontonan anda semua, insya-Allah. Jadinya yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.